Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi ya. Kita sambung lagi tadi. Tadi awak dah hafal dah Dah hafal dah siri kreatif logam. Logam pula, logam. Okey. Hafal ya. Siri kreatif logam itu wajib hafal tu ya. Ini siri kreatif logam ni. Ada orang hafal macam-macam lah. Ada orang cakap kat sini ya, nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Macam fitrah sebab besi ni satu nama dia ferrum kan, zakat fitrah. Tapi kan tahulah besi, nama lain bagi besi adalah ferrum. Awak boleh buatlah awak punya ni sendiri. Okey. Seterusnya, aplikasi siri keaktifan logam. Aplikasi siri keaktifan logam adalah pengekstrakan logam untuk logam-logam yang kurang reaktif berbanding karbon. Nanti cikgu akan jelaskan sini. Dan juga aplikasi dalam proses elektrolisis. Elektrolisis tu nanti pun kita kalau awak masih ingat, kalau tak ingat nanti cikgu akan terangkan. Pengekstrakan logam yang lebih reaktif. Lebih reaktif. Saya lahir je lagi tu. Lebih reaktif. Lebih reaktif daripada karbon dalam penurunan bahan, penyaduran logam dan penghasilan sel ringkas. Ini dengan betul-betul soalan selalu juga keluar dalam bahagian B. Ini keluar. Dan selalu pelajar, ni bahagian B banyak keluar. Boleh jawab kalau keluar soalan elektrolisis ni. Mungkin tak faham betul-betul lah kan. Kena faham betul-betul ya. Sekarang kita tengok dahulu pengekstrakan logam pengekstrakan logam yang secara umumnya. Pengekstrakan logam. Maksud pertama sekali kita tahulah maksud ekstrak logam tu maksudnya kita nak keluarkan logam. Logam, sebelum tu kena cikgu nak cerita sikitlah. Logam-logam ni secara semula jadi dia bukan kita kan kita nak kena ambil logam tu kita kena buat perlombongan. Bila kita buat perlombongan, katakanlah kat Malaysia kita ada dulu kita banyak lombong biji timah sebab kita nak ambil timah. Kita ada banyak juga lombong biji besi. Tu kat Sungai Besi tu. Itu tu kan nampak kan tasik besar tu. Tu bekas lombong lah tu. Dulu bekas lombong. Sekarang tempat rekreasi kan. Maksud apa? Ada perlombong nak ambil apa? Nak ambil kalau biji besi nak ambil besi. Tapi bila lombong bukannya terus dapat besi. Besi ataupun kita katakan logam-logam yang kurang reaktif. Ini kena cerita sikitlah supaya awak ni. Logam-logam yang lebih reaktif. Contohnya kalium, natrium ni semua aluminium yang reaktif lah. Maksudnya senang yang kita tindak balaskan dengan oksigen tu dapat oksida ni tu. Dia senang bertindak balas dengan oksigen yang ada di atmosfera. So dia akan jadi apa? Kalau magnesium dapat magnesium oksida, kalau zinc oksida, kalau besi oksida yang kita kata karat. Di mana bila kita buat perlombongan yang ada dalam kerak bumi ni kita korek, kita tak dapat terus besi. Kita tak dapat zinc terus, tak dapat aluminium sebab semua bahan-bahan ini dalam bentuk sebatian sebab dia sentiasa bertindak balas dengan bahan lain. Dia tak wujud dalam bentuk unsur ni. Yang boleh wujud dalam bentuk unsur ni, kalau tengok siri keaktifan logam ni. Sekejap cikgu buat ni. Tengok siri keaktifan logam ni. Emas. Kalau awak pergi buat perlombongan emas, awak boleh lombong emas, awak boleh buat korek, baru ni pun ada berita kan kat mana meninggal 2 orang. Ni melombong emas. Sebab melombong emas ni kita boleh terus dapat emas. Tak perlu nak pergi buat proses dah. Boleh terus ambil emas, boleh pergi jual terus. Sebab apa? Sebab emas adalah logam yang tidak reaktif kan. Duduk bawah sekali. Siri keaktifan ni. Sebab apa? Dia tidak bertindak balas dengan oksigen yang ada di atmosfera semua. Sebab tu kita boleh lombong emas dapat emas. Tapi untuk yang lain-lain, contohnya. Nak dapat kalau logam yang atas ni yang aktif ni, kita logam-logam ini logam ni biji logam. Contohnya mana tadi yang kita buat timah.
Okey, katalah biji timah biji timah. Biji timah itu nama dia adalah cassiterite. Dalam cassiterite itu ada apa? Timah oksida. Maksudnya apa dia? Dalam bila kita melombong tu kita dapat bentuk timah oksida. Dalam bentuk sebatian yang kita panggil timah oksida. Maksudnya timah itu dia bertindak balas dengan oksigen. So dia duduklah dekat dalam kerak bumi tu. Okey, bila kita tahu ada dan dia duduk bersama-sama dengan banyak benda asing lain lah, dengan tanah apa macam-macam kan. Dan biji dia tu kita panggil biji. Biji itu kita panggil dia cassiterite. Kalau aluminium oksida kita panggil boksit. Awak masih ingat lagi tak? Kalau awak Google awak boksit di Pahang, di Fedah apa nama dia bukit dulu ada kes dalam 4-5 tahun lepas. Ramai orang Felda di ni awak boleh Google sikit. Google sikit apa dia boksit di Pahang. Tengok bagi image terus lah. Ni dulu ada satu dalam I think it was in which year cikgu rasa 2015 ni, 2015-16 ni. Adalah sejarahnya menyebabkan ada jumpa boksit banyak di Pahang ni. Tak silap cikgu mana di Pahang ni, di Felda mana ni. Boleh baca ni banyak berkaitan dengan pencemaran juga Kuantan. Pencemaran boksit di Kuantan Okey, mana menyebabkan di mana di Felda Bukit Goh. Ni di Felda ni. Orang Felda tu dah masa tu Felda semua dah, cikgu tak pastilah dia orang jual ke, dia orang pajak ke, dia orang punya tanah itu untuk dibuat lombong boksit. Apa tu boksit? Boksit tu nama boleh baca kita balik ke sini. Okey, boksit tadi apa? Boksit ni ada apa dalam tu? Sorry. Cikgu nak balik tengok ni. Tengok gambar tadi. Tengok pelombongan boksit. Tengok images. Tu. Habis. Ni nombor tu ambil masuk dalam lori, dia perkorek masuk dalam lori, lepas tu nak pergi, lepas tu perlu di apa, hantar untuk nak eksport lah kat pelabuhan ini, menyebabkan pencemaran ni dekat highway semua tercemar. Lepas tu dia buat moratorium untuk memberhentikan. Sekarang masih lagi dalam cikgu tak pastilah dah boleh ke tidak, ataupun macam mana, awak boleh bacalah rasanya masih belum boleh sambung pelombongan ni. Okey, tapi nampak tak dia lombong ni, nampak ni. Ini apa ni namanya? Boksit. Dalam boksit itu ada apa? Dalam boksit tadi ada apa? Aluminium oksida. Ni pernah ambil apa? Yang bahan yang penting tu. Kita tak nak aluminium oksida ni, kita nak apa? Nak ambil aluminium. Timah oksida kita nak ambil apa? Nak ambil timah. Itu maksud ekstrak. Nak ekstrak timah daripada timah oksida. Nak ekstrak aluminium daripada aluminium oksida. Nak ambil zinc. Ini nak ambil kalsium. Faham? Okey, itu ni nama-nama bijihnya. Boksit, cassiterite, nama bagi timah oksida. Bijih dia ni nama bijih. Ni komposisi dia ni. Ini adalah cikgu ada buku teks ni. So kenalah tahu ya. Okey. Balik sini. Cikgu kata pengesahan logam bagi logam yang kurang reaktif berbanding karbon. Untuk yang kurang reaktif berbanding karbon, kita boleh guna apa tadi? Kita boleh panaskan oksida dia tadi. Karbon biji logam dia tu biji logam tadi kita panaskan inilah. Kalau timah oksida, ferrum oksida dengan karbon. So nanti karbon boleh buat apa? Karbon boleh
ambil oksigen daripada logam oksida, keluarkan dan rilis, bebaskan dalam bentuk gas karbon dioksida. So yang dapat ambil apa? Zinc lah, dapat ambil ferrum lah. Okey, untuk tin ni apa? Tin ni timah. Timah banyak nama Tin, tin bahasa Inggeris. Timah Melayu. Sternum nama kimianya, unsurnya. Sternum. Tin pun boleh, timah pun boleh. Sternum pun boleh. Okay, tapi tiga-tiga pun kena tahu macam ferrum 2 nama. Ada ferrum, satu lagi ferrum nama lain apa? Besi kan? Okey. Kalau kuprum dia kan kurang reaktif kan? Dia boleh ambil oksigen daripada udara saja. Dia tak payah buat pemanasan ni. Argentum ni adalah perak, wujud dalam bentuk unsur. Perak, emas, macam cerita tadi kan? Okey. Sekarang kita nak tengok pengekstrakan logam yang menggunakan karbon. Sebab apa? Sebab dia kurang reaktif berbanding karbon. Okey. Ni kita ambil contohnya timah oksida lah. Kita ambil timah lah sebab kat Malaysia banyak kan timah dulu. Dan sekarang ni dah tak ada dah. Semua dari bekas lombong saja. Okey, ini pun gambar daripada buku teks. Apa yang dibuat? Ini relau Besar lah ni ni industrial punya saiz lah. Tapi kita belajar konsepnya. Okey, apa yang dibuat? Dia masukkan timah oksida. Yang terik tu kan, biji timah tadi. Dengan arang kok dengan batu kapur. Arang kok tu apa? Arang kok tu karbon lah. Tapi kita tambah satu benda je. Batu kapur. Fungsi batu kapur ialah bertindak balas dengan benda asing membentuk sanga. Okey, bila kita ambil biji, bukannya ada timah oksida je kan? Biji timah ada tanah, ada macam-macam lah benda-benda asing yang banyak. Kita tak nak benda asing tu. Yang kita nak timah je kan? So, kita kena masuk batu kapur sebab nanti, ni hafalnya. Bertindak balas dengan benda asing. Apa fungsi batu kapur ni bertindak balas dengan benda asing bentuk sanga. Apa benda sanga nanti kita tengok. Okey. Udara panas. Maksudnya kita nak panaskan ni. Masukkan. Kita nak panaskan apa ni? Timah oksida. Bila panaskan, apa yang jadi? Dia dapat tenaga yang sangat tinggi. Apa yang jadi tempat tinggal timah dia bergetar-getar menyebabkan karbon dapat ambil oksigen daripada timah. Menghasilkan karbon dioksida. Kan gas keluar je. Timah akan itu ke bawah lah. Okey. Ini campuran lah ni. Campuran ni timah oksida maksudnya apa benda tadi tu? Timah oksida ni, kasiterit tadi, arang kok, karbon, batu kapur. So, apa yang berlaku ni tindak balas yang berlaku. Karbon dioksida yang terhasil, rilis. Okay, timah, logam kan, ketumpatannya tinggi, dia akan berada di bawah. Sanga itu, benda asing, tanah lah, apa benda-benda semua yang lain, mungkin ada humus ke apa benda, semua akan terapung di atas. So, kita keluarkan sanga ni, buang. Yang kita nak apa? Timah lebur. Ambil timah lebur ni dalam bentuk jongkong-jongkong. Bolehlah dijual. Faham? Senang je kan? So, soalan selalu tanya, apa fungsi batu kapur? Apa fungsi karbon? Sanga ni kat mana? Dia suruh labelkan R ke? Yang atas, sanga. Sanga dia terapung di atas. Logam kat bawah. Kalau soalan pula tanya pasal apa benda? Biji besi pun sama juga konsepnya. Guna karbon. Besi oksida campur karbon. Jelas je. Ini ceritanya lah ya. Cerita yang cikgu cerita tadi. Ini prosesnya, dicuci kotoran tanah, biji timah dipanggang untuk menyingkirkan kotoran seperti sulfur dan arsenik. Maksudnya nak buang-buang yang mana yang boleh bakar, kita bakar buang lah. Ni dipanaskan bersama arang
tu sebagai apa? Karbon. Suhu berapa ni? Nampak tu, suhu yang sangat tinggi. Awak jatuh, tulang-tulang pun dah terjumpa dah. Biji timah diturunkan oleh karbon kepada timah tulen. So, dapatlah timah tulen. Okey, jongkong. Okey, jelas ya? Okey, ini soalan. Soalan ini daripada buku teks saja. Dalam buku teks, contoh soalan dia. Boleh tengok buku teks, buku surat. Berapa ya? Bab ni tengoklah buku teks form 4. Ada soalan muka surat sebelah. Tak ada pula cikgu ni. Okey, ini juga soalan. Soalan daripada buku teks. Boleh tengok, ini cikgu nak tunjukkan siri kereaktifan yang ada dalam buku teks yang awak kena hafal. Dalam buku teks dia guna ni cikgu perasan ni. Dia guna SN. SN tu apa? Timah. Ni AG tu apa? Argentum, perak. AU tu apa? Aurum, emas. Sirin, tolonglah hafal ni ya. Sebab ada di dalam buku teks. Okey, soalan ni. Bagaimanakah anda tahu bahawa tindak balas telah berlaku? Ada apa ni? Tindak balas berlaku ada apa? Bila ada, kita nak tahu tindak balas telah berlaku. Ada ni lah, sama ada nyalaan, terbentuk, baraan, ataupun ni itu maksudnya tindak balas berlaku lah. Kalau tak ada tindak balas, panaskan duduk macam tu saja. Kalau ada membara, kalau merah, kalau terbakar ataupun ataupun menyala. Itu maksudnya tindak balas berlaku. Tulis persamaan perkataan umum untuk tindak balas antara logam dengan oksigen. Persamaan tindak balas perkataan umum ni macam ni ya. Tadi cikgu dah bagi. Mana tadi? Ni. Ni kalau magnesium campur oksigen, magnesium oksida. Ini maksudnya apa? Tindak balas dalam bentuk perkataan. Ini soalan buku teks ya. So, kena layan jugalah. Kalau soalan buku teks ni, everything dalam buku teks kita kena tahu. Itu maksudnya persamaan perkataan Maksudnya awak tak payah katalah. Maksudnya awak buat macam mana? Y ataupun X tambah oksigen dapat XO. Y tambah oksigen dapat YO. Z tambah oksigen dapat bukan YO, bukan ZO, XO. X oksida, Y oksida, Z oksida. Faham? Susun. So, berdasarkan reaktifan terhadap oksigen bermula dengan logam paling reaktif. So, paling reaktif yang mana? Paling reaktif ialah nyalaan, cerah, terbakar, lepas tu berbara. Maksudnya Y bermula dengan reaktif. Bermula dengan apa? Y terbakar dengan alam merah, terbakar dengan malap, Y, Z, X. Senang ni kan? Okey, seterusnya. Tadi kita tengok pengekstrakan. Soalan kat mana? Cikgu ada bagi soalan belakang-belakang kot. Nanti kita tengok. Okey. Seterusnya ialah proses elektrolisis. Okey. Elektrolisis ini, sebenarnya ini adalah satu eksperimen elektrolisis. Secara umumnya elektrolisis ni ialah sis di belakang ni itu satu apa? Proses. Elektro ada elektrik. Lisis pecah. Sebenarnya kita nak pecahkan sebatian ion sebatian dalam ni sebatian ion iaitu sebatian yang mencas yang ada dalam ini kepada unsur-unsurnya dengan menggunakan arus elektrik. Nampak dah? Ni ada bateri, arus elektrik. So, kemudian dia ada ni dua. Ini kita panggil elektrod. Elektrod ada dua. Elektrod positif dan negatif. Negatif kathod, positif anode. Okay. So, ini secara umumnya proses elektrolisis. Ini ceritanya. Okay. Ada beberapa istilah yang awak kena tahu. Elektrolisis tadi cikgu dah cerita dah. Prosesnya, ada prosesnya. Elektrod apa?
konduktor yang dicelupkan dalam elektrolit. Okey, elektrolit apa? Elektrolit yang ni kan, elektrolit dalam ni. Okey. Satu konduktor dicelupkan dalam elektrolit untuk mengumpul atau membebaskan elektron. Ini tak payahlah ya. Ni cikgu ambil dia daripada ini elektron ni dah lebih daripada kimia. Jawabnya, suatu konduktor mengalirkan elektrik masuk dan keluar dari elektrolit melalui elektrod. Okey, maksudnya sini ini masuk, keluar. Sebab tak arus ke sini kan, arus ke sini kan. Elektron daripada negatif. Sini, elektron mengalir ke sini. Arus sini. Elektron bergerak daripada negatif ke positif. Arus positif. So arus masuk arus, keluar sini. Dia kata apa? Elektrod adalah suatu konduktor yang mengalirkan arus elektrik masuk dan keluar. Elektrod, biasanya kita guna elektrod karbon kan? Sebab karbon adalah konduktor elektrik yang baik. Okey, kemudian anode elektrod positif. So positif kita panggil anode, negatif kita panggil kathode. Ni dah belajar dulu. Ingat ya? Ni istilah dua ni. Ini agak confusing sikit. Anion dengan cation. Okey. Anion, cation dia merujuk kepada elektrolit yang dalam ni. Kan sebatian ni ada, dalam ni ada sebatian ion yang mempunyai cas. Cas pula ada positif, ada negatif. Okey. Anion, okey. Perkataan anode. Anion ialah ion yang akan terkumpul ataupun kita kata secara umumnya ialah dia sukalah, dia anode ni positif. Yang suka ke positif, yang tertarik ke positif. So yang tertarik ke positif adalah cas negatif. So ion-ion negatif, ion-ion bercas negatif akan tertarik ke anode. Bermaksud negatif ni ialah anion. Cation pula ion-ion yang tertarik ke negatif ataupun tertarik ke kathode. Itu nama daripada kathode, cation. Anode, anion. Faham So anion, cation merujuk kepada ion yang ada di dalam elektrolit. Jelas kan? Awak boleh nanti time untuk baca. Okey. Pertama, elektrolisis yang awak belajar ialah elektrolisis leburan pelambem bromida. Leburan pelambem bromida. Awak kena nak belajar sains ni, nak faham. Awak kena faham setiap istilah. Kata leburan tu ada maksud, dia bukan sesaja tulis tu. Leburan pelambem bromida. Okey, ni lah kita jumpa lagi bromida. Logam bromida. Apa dia? Garam kan? Leburan. Ingat tak bahan ada 3 jenis? Bahan atom, bahan molekul dengan bahan ion. Ini adalah bahan ion, sebatian ion. Ini sebatian sebab ada pelambem dengan bromin. Jadi sebatian. So, ini adalah sebatian ion dan dia adalah garam. Dia adalah garam. So, maka dia sebatian ion. Leburan tu maksudnya apa? Dalam keadaan cecair. Nak pergi cecair, kita kena buat apa? Kita kena panaskan dengan suhu yang tinggi. Sebab apa? Bahan ion takat leburnya tinggi. Maksudnya kena bagi haba yang banyak baru dia lebur. So apa yang kita buat? Okey, ini dalam buku teks ada cerita pasal ini, ada dibincangkan berkaitan dengan ini, tapi eksperimen kita kebanyakan cikgu tak buatlah yang ni. Salah satu sebab kita tak buat, kita boleh nak buat. Sebab kita kena buat ini dalam kebuk wasap. Sebab nanti dia mengeluarkan satu gas. Bromin. Yang gas itu gas yang berbahaya. Dalam kimia mungkin buat, tapi sains biasanya cikgu tak buat lah. Okey. Elektrolisis maksudnya apa? Kita nak mengasingkan. Elektrolisis kan cikgu lisis dia mengasingkan. Pelambem bromida ni. Pelambem nak dapat bromin. So, elektrolisis leburan pelambem bromida maksudnya kita nak mengasingkan pelambem dengan bromin. Okey, apa jadi ya? Okey, awak tengok sini. Okey, ini yang panjang ini positif. Pendek negatif. So, ini positif adalah anode. Negatif, kathode.
tadi terbalik kan? Sebab dia berkata macam ni bentuknya. Tak kira awak jangan duk tengok kiri kanan ya, positif negatif, tengok pada apa? Tengok pada apa? Pada hujung, pada simbol bagi sel kering ni. Ini yang panjang positif. So, positif anode, ini apa? Negatif cathode. Ini adalah mentol. Mentol ni dibuat sini untuk nak tengoklah kalau mentol menyala maksudnya ada apa? Kalau buat eksperimen ni mentol awak tak menyala maksudnya apa? Tak lengkaplah litarnya. Litar ni akan dilengkap bila plumbum bromida ini dah lebur. Sebab bahan ion hanya mengonduksikan atau mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan. Sebab itu dia perlu panaskan. Tengok balik ya bab sebelum ni. Ini bahan ion hanya mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. So kita kena lebur dulu plumbum bromida ni. So elektrolitnya apa? Plumbum bromida. Elektrodnya apa? Karbon. So apa yang kita buat, apa yang berlaku dalam sini ada ion kan? Ion-ion plumbum dengan ion-ion bromin. Ion plumbum logam, ionnya adalah bercas positif. Bromin, ion-ionnya adalah bercas negatif. Ingat, logam bercas positif. Bukan logam, bromin di sini bercas negatif. Ingat, dia bercas positif, dia suka apa? Positif. Dia suka apa? Suka negatif, cathode. So, dia adalah cation kan, anion, plumbum bercas positif. Bercas positif cation ke anion? Dia adalah cation. Kan? Sebab apa? Positif sebab dia suka cathode. Okey, so apa yang berlaku ialah kita akan dapat lihat di sini pemerhatian pepejal kelabu terhasil di sorry. Cakap cathode tapi tunjuk anod tadi. Okey, tadi apa? Plumbum kan? Plumbum logam kan? Bercas positif. Dia suka negatif. Elektron negatif ialah cathode. Ni negatif cathode negatif. So di sini negatif. So yang pergi tadi apa? So di sini akan ada apa? Di sini akan ada terbentuk apa? Pepejal kelabu berkilau. Okey, yang kita nampak apa? Pepejal kelabu berkilau. Di sini pula kita akan nampak ada gelembung-gelembung gas. Dan gelembung gas itu berwarna perang. Okey. So, itu pemerhatian. Inference-nya apa? Inference, apa maksudnya apa? Yang kelabu tu maksudnya apa? Itu dia kelabu berkilau. Sebab berkilau. Berkilau ni menunjukkan dia apa? Adalah logam. So, akan terbentuk logam. Logam apa yang terbentuk di sini? Logam plumbum lah. Takkanlah bersila pula daripada plumbum bromida ni kan? So, logam apa? Logam plumbum akan terbentuk di sini. Yang bromin tadi, bromin kan bercas negatif. Ion dia bila kat sini nanti kalau belajar kimia dia adalah dia akan bromin dia negatif, dia ada elektron, so dia akan buang elektron dia, singkirkan elektron, dia akan jadi bromin Br2 dalam bentuk gas, gelembung gas terbentuk di anod. Br negatif suka positif, dia adalah anion. Jelas ya? Sini ditunjukkan. Jelas ya? Ini apa? Elektrolisis leburan plumbum bromida. So, kita dapatlah asingkan, dapatlah plumbum kat sini. Gas bromin keluar sajalah. Gas bromin bahaya ya. Sebab gas perang dia bahayalah kepada sistem pernafasan kita, pada badan kita. Okey. Seterusnya, elektrolisis. Tengok penggunaan elektrolisis dalam industri pengekstrakan logam. Ingat tadi, untuk logam yang lebih reaktif berbanding karbon, kita tak boleh buat guna ni kan?
Guna karbon. Tak boleh guna kaedah karbon ni. Guna buat aluminium. Kalau awak letak boksit kat sini, memang tak jadi apalah. Sebab apa? Karbon tak boleh ambil oksigen daripada aluminium oksida. So, kena buat cara lain. Cara lainnya ialah melalui proses elektrolisis. Yang ditunjukkan di sini juga tadi kan. Kalau awak tengok tadi, mana cikgu punya... ni. Elektrolisis nampak tak? Untuk yang atas ni. Aluminium ni. Semua melalui proses elektrolisis. Dan dalam buku awak, elektrolisis yang dibincangkan ialah elektrolisis. Tak bincang sangat pun. Ni tunjuk gambar je dalam buku teks awak. Gambar macam ni je. Dia buat ada apa? Ni. Molten. Molten ni maksud leburan aluminium oksida. Boksit tadi. Lepas tu ada ini apa? Anode. Ada guna elektrod karbon. Dan elektrod karbon dua-dua. Satu anode, satu katod. Dia sambungkan kepada arus elektrik. Akan berlaku proses di sinilah. Aluminium, logam bercas positif. Positif akan suka ke apa? Negatif kan? So ke katod ni belah ni sini dalam ni. Ini anode yang ni elektrod anode ini. Ini elektrod negatif katod ni. Okey, apa yang berlaku ialah aluminium bercas positif kan, dia logam. So dia suka negatif katod. So dia akan ke sinilah. Okey. Yang tadi yang anode kan ini bukan logam kan? Dia negatif, dia akan suka ke positif. Dia akan keluarlah gas oksigen di sini. So aluminium akan termendak di bawah, dia kan logam. So ambil lah. Jadi dia akan jongkong-jongkong, aluminium dapat pure. Pure ni maksud tulen. Dapatlah aluminium tulen. Aluminium guna untuk apa? Banyak kan kat rumah awak pun boleh tengok aluminium foil. Lepas tu aluminium can kan. Banyak kegunaannya industri. Okey, itu pengekstrakan logam yang lebih reaktif daripada karbon. Okey, seterusnya ialah proses penyaduran. Okey, proses penyaduran. Cikgu kalau penyaduran ni, cikgu suka buat contoh orang sadur dulu. Tak boleh tanya mak awak lah. Apa benda tu? Emas zulian. Emas zulian dulu tu, kat luarnya emas. Dia sadur emas, dalam dia besi. Sebab nak beli emas kan mahal. Kau nak pakai emas, kau nak pakai besi, berkarat kan, senang berkarat. So kita sadur sajalah besi itu dengan emas kat luar tu. Proses penyaduran. Okey, tapi dalam buku teks awak dia proses penyaduran sudu besi dengan kuprum. Konsepnya sama. Okey, ada elektrik, arus, ada voltanis, ada bateri, masa kita pakai bateri. Ada ammeter nak tengok apa? Ada arus ke tidak. Kalau jarum ammeter terpesong maksudnya ada arus. Okey, ini switch, ini rheostat nak kawal arus. Okey, kemudian ada apa ni? Ini dua-dua ini sebagai elektrod. Elektrod tu apa? Konduktor. Konduktor elektrik. Okey, ini terminal positif, maka ini anode. Ini terminal negatif, ini katod. Okey. Dalam ni ada elektrolit. Okay, kalau tengok sini, objek untuk sadur mestilah di katod. Apa? Yang kita nak sadur apa? Sudu besi. So, yang nak disadur mesti di katod. Yang ini, yang bahan yang kita nak guna untuk menyadur mesti di anode. Ini kena ingat. Dan elektrolitnya pula mestilah ada bahan yang kita nak sadurkan tadi. Tadi kita nak sadurkan besi ni dengan kuprum, maka kepingan di sini mesti kepingan kuprum, di sini larutan ni mesti kuprum sulfat.
Kalau di sini awak nak sadur dengan emas, maka di sini emas lah. Dalam di sini ada emas juga lah dalam sini. Biasanya soalan dia katanya digunakan argentum. Argentum perak, di sini argentum, di sini ada argentum nitrat. Mungkin bukan argentum sulfat lah, argentum nitrat kan. Yang penting sini ada argentum. Di sini adalah mesti elektrolit. Ini sulfat. Kan AT di belakang adalah apa? AT yang dari tiga perkataan sulfat, nitrat dengan fosfat, semua itu adalah garam. AT yang garam. Kalau karbohidrat bukan garam ya. AT ada 3 AT yang garam, iaitu fosfat, sulfat dan nitrat. So ini bahan ion. Dia adalah elektrolit. Pemerhatiannya apa? Okay, boleh tahu tak? Kalau awak faham, boleh tahulah. Okay, dalam elektrolit kuprum ni ada kuprum, ada sulfat. Kuprum logam bercas positif, suka negatif. So suka katod, so nanti akan ke sini. Kuprum akan nak dekat sini, dekat sudu besi. Sudu besi ni akan jadi warna kuprum lah. Kuprum ke warna nak perang-perang sikit. Okey. Lepas tu di anode pula, apa jadi katod ni, di anode ni kepingan kuprum ini akan lama. Okey. Kuprum di sini, ion ni dia naik sini kan. Dia terenak di sini menyebabkan kalau dalam kuprum sulfat ni akan kuranglah kuprumnya. Apa yang jadi? Kepingan logam kuprum ni akan larut dekat dalam elektrolit ni. Lama-lama pemerhatiannya ialah kepingan kuprum ini makin nipis. Kalau kita timbang, jisimnya akan berkurangan. So, dapatlah kita sudu besi yang dalamnya besi tetapi luarnya warna perang dengan sebab telah disadurkan dengan kuprum. Okey, terima kasih. Ini pemerhatian. Sudu besi berwarna perang. Perang telah disadur dengan kuprum. Itu inference PBI ni, PBE-nya. Kita perhatikan. Ini yang kita perhatikan, kepingan logam makin nipis. Atau kalau kita timbang, diisi kurangan. Ini silap ni, gas bromin pula. Silap ya, apa benda cikgu copy paste. Copy paste tak lupa benda ni apa ni? Inference-nya apa? Apa tadi tu? Logam apa? Kuprum Logam kuprum larut dalam elektrolit ataupun dalam kuprum sulfat tadi. Okay? Mana tadi? Okey. Ini tadi ini penyaduran. Okay, sekarang yang ketiga ialah penulinan. Okey, untuk penulinan apa kena ingat ini? Logam tulen mesti di katod. Awak ingat sajalah logam. Awak ingat logam positif. Bila logam itu positif, dia nak ke negatif. So yang kita nak tu mesti di katod. Ingat tu. Logam tak tulen di anode, logam tulen di katod. Dalam ni ada elektrolit. Contoh yang paling biasa adalah kita nak buat penulinan. Penulinan apa? Penulinan, tak pula gambar. Mana cikgu punya gambar? Oh, tidak. Mana? Kata tak ada pula. Okey, biasanya penulinan yang dibincangkan dalam buku teks adalah penulinan kuprum. Maksudnya di sini yang kita nak tulen, kita nak dapat tulen kuprum tulen. So di sini kuprum tulen di sini. Sebab apa? Katod. Di sini anode, kuprum tak tulen. Maksudnya kuprum yang ada sebatian lain lah dalam dia. Okey. Apa jadi? Kuprum bercas dalam elektrolit ni pun kena ada kuprum jugalah. Kuprum sulfat ke apa-apalah yang bahan ion yang ada kuprum. So, kuprum bercas. Bercas apa? Positif. Dia akan suka negatif katod. Dia akan ke sini lah makin tebal. Dapat banyak logam tulennya di sini.
Ini logam tak tulen. Tadi kumpulan tak tulen makin kurang lah. Kumpulan sebab ini kumpulan masuk sini. Ini dah kurang sini digantikan kumpulan besi larut. Makin nipis. Tulisan dia lebih kurang sama juga tadi. Katot semakin tebal bertambah disim. Anode semakin menipis. Logam kumpulan tulen terbentuk di katot, di anode logam kumpulan tulen larut dalam elektrolit. Faham ya? Okey. Ini maksud cikgu jangan tertipu. Ini maksudnya yang cikgu bagi gambar tadi positif, negatif. Kalau soalan ni pula nampak tak negatif? Awak jangan tengok kiri kanan tau. Jangan duk hafal. Belah kiri ni anode, belah kanan katot. Jangan. Sebab dia boleh bagi tengok. Awak kena tengok punca ini. Sebab cikgu pernah jumpa soalan ni, dia tukar punca ni. Pelajar memang tak salah semua. Okay, ini negatif. Bila negatif, dia akan jadi katot. Katot adalah tulen, yang tulen. Ini argentum. Ni apa benda argentum perak yang tulen. Ingat, yang tulen mesti di katot. Bila nak ambil argentum, larutan dekat sini apa? Argentum nitrat. Yang tak tulen ni, dia yang tulen yang bertambah ni. Makin tebal. Ini makin ni nipis. Lepas tu ada benda seng yang akan termendak. Jatuh. Okey. Jelas ya?